Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam nusalli ala khairil anam sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Qaulihi ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang dirahmati dan kasihi pengurusi PJK tertinggi Masjid Al-Alami MITC, Pegawai Syarak, Imam Amirul, Bilal Badi'uz Zaman, dan juga yang saya hormati dan kasihi tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir segala alam, di atas segala limpahan rahmat, kurniaan nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik kurniaan nikmat yang diberikan ke atas kita, nikmatnya iman dan juga Islam. Doa keselamatan, kesejahteraan, selawat sering dan selalu kita limpahkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda dan juga para sahabat Nabi semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah diberi oleh Allah, kesihatan, umur, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang dengan kehidupan nafas yang diberikan pada hari ini juga kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini berlandaskan pada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, malam yang penuh dengan keberkatan, kita dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah solat dan sebagainya. Dan masa yang diberikan ini juga kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk memenuhi hati kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian berkaitan dengan sejarah Islam lengkap, berkaitan sebab-sebab diizinkan berperang bagi kaum muslimin, ataupun di dalam Quran, di dalam bahasa Arabnya dipanggil jihad ataupun qital. Baiklah, sebelum ini kita dah mempelajari, membahaskan bagaimana dikatakan bahawa pada awalnya tidak diizinkan ketika itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa rekan kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Tapi setelah dikatakan bahawa berhijrahnya di Madinah, maka turunlah ayat berkaitan, dikatakan antara ayat Al-Madani yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala, contohnya surah Al-Hajj, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan peperangan ke atas kaum musyrikin di atas sebab-sebab yang tertentu. Bukanlah disebabkan kerana Islam ini merupakan agama kekerasan, tetapi peperangan itu berlaku di atas sebab-sebab yang tertentu. Sebab ini dinyatakan bahawa antara peperangan itu berlaku disebabkan untuk atas tujuannya untuk membela diri ataupun menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39 hingga 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uzina lil ladzina bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhrijuna min diyarihim bighairi haqq illa an ta'ulu rabbunallah walaula dafa'allahu an-nasu ba'dahum bi ba'din lihuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidun yuzkiru fiha ismullahu katsira. Dan dikatakan bahawa telah diizinkan berperang kepada mereka yang diperangi oleh kerana mereka sesungguhnya dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa menolong mereka, iaitu orang-orang yang diusir keluar dari kampungnya dengan tidak ada sesuatu alasan yang patut kecuali hanya mereka mengatakan
Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Di dalam surah Al-Hajj ini ayat 39 hingga 80 menyatakan tentang keizinan Allah Subhanahu wa taala ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Ini kerana disebabkan mereka ini dianiaya dan disebabkan kaum musyrikin yang dahulunya melakukan kezaliman ke atas orang-orang muslim, sehinggalah dikatakan pada awalnya yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah supaya menyebarkan dakwah ini dengan cara yang baik, dengan cara yang berhikmah, jangan boleh bermusyawarah, dengan cara yang boleh berbincang dengan mereka. Tetapi setelah peluang dan juga cara-cara tersebut tidak dapat mengatasi kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikin ataupun penganiayaan itu tetap berlaku dengan kuat dan kerasnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hajj ini, antaranya memberikan keizinan untuk kaum muslimin ini membela diri dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dikatakan bahawa dalam surah Al-Baqarah juga ayat 90 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan ayat 91 Allah mengatakan wa qatuluhum haitsu suqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah agar orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah akan orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan kerana sesungguhnya Allah tidak suka atas orang-orang yang menceroboh. Dan bunuhlah mereka mana yang memerangi kamu di mana saja kamu dapati mereka dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 hingga 191 ini juga menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ataupun memberikan juga keizinan supaya orang Islam ini memerangi untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala yang memerangi mereka. Dan tetapi di situ juga Allah nyatakan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan kamu menceroboh, yakni memulakan peperangan kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang menceroboh. Maksudnya di situ peperangan berlaku diizinkan bukan atas sebab permulaannya dilakukan ke atas kaum muslimin, tetapi sebenarnya adalah permulaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang memberi penganiayaan kezaliman ke atas orang-orang Islam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu antara pertamanya disebabkan membela diri. Seterusnya peperangan ini diizinkan atau berlaku dalam kehidupan kaum muslimin adalah disebabkan keduanya menjamin kelancaran dakwah dan memberikan kesempatan kepada mereka yang menganutnya. Sebelum peperangan diizinkan, iaitu seruan dakwah Islam selalu terancam. Kaum Quraisy selalu berusaha untuk menumpas dan menindaskan agama Islam dengan menempuh apa saja jalan. Sementara itu tidak sedikit di kalangan bangsa Arab orang yang ingin memeluk agama Islam, akan tetapi mereka khawatir kalau nanti akan dianiaya, diseksa sebagai orang-orang yang telah pernah diseksa dan dianiaya. Kerana itu Tuhan mengizinkan kepada Rasul-Nya memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan melindungi siapa sahaja dari segala macam penganiayaan dengan kekuatan pedang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Seterusnya dikatakan antaranya peperangan itu berlaku disebabkan antaranya untuk menjamin kelancaran dakwah. Pada awalnya yang mana dikatakan bahawa pada ayat surah Makkiyah pada permulaannya Nabi menyebarkan dakwah Islam di Mekah. Tidak dibenarkan ataupun tidak diperintahkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu untuk melakukan peperangan dalam menyerukan dakwah Islam ini kepada kaum musyrikin. Disebabkan ketika itu antaranya disebabkan sedikitnya kaum muslimin ketika itu bukan disebabkan kurangnya kekuatan kaum muslimin,
Tapi disebabkan antaranya dakwah ini bermulanya atau dikatakan bahawa Islam ini bukanlah merupakan agama kekerasan, kerana Islam ini adalah yang diseru oleh, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyerukan dakwah ini dengan cara yang baik dan berhikmah. Baiklah, dikatakan juga dalam jihad, dikatakan dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat jihad yang diturunkan di Mekah, yang tidak menunjukkan semata-mata jihad itu bukanlah semata-mata peperangan. Peperangan yang berlaku dengan mengangkat senjata, pedang ataupun sebagainya. Tetapi jihad juga diberi maksud dengan maksud yang lain. Kalau kita lihat dalam Lisanul Arab, dia mengatakan bahawa jihad ini dari segi bahasanya bermaksud menghadapi kesusahan dan juga mengerah segala tenaga. Itu maksud daripada segi bahasa. Menghadapi kesusahan dan mengerah segala tenaga. Namun begitu, dalam segi istilah syarak ataupun dari segi syaraknya, terdapat beberapa perbezaan pendapat ulama membahaskan ataupun membahaskan maksud jihad itu dalam pandangan mereka. Contohnya Al-Kasani dalam kitab Al-Badi'u dalam kitabnya yang dia mengatakan bahawa jihad ini dalam urus syarak bermaksud adalah dikatakan bahawa mengerahkan segala kemampuan untuk berjuang atas jalan Allah ataupun untuk meninggikan agama Allah atau mempertahankan agama Allah ini sama ada dengan nyawa, harta, lisan dan lain-lain. Ini maksudnya jihad ini adalah mengerah semua kemampuan, tenaga kemampuannya untuk mempertahankan agama Allah ini sama ada dengan hartanya, sama ada dengan nyawanya, sama ada dengan lisan dan lain-lain lagi. Namun begitu, sebahagian fuqaha, ulama fiqh daripada Ibnu Arafah, daripada dikatakan bahawa Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juga ada menyatakan bahawa maksud jihad ini secara khususnya adalah berperang. Ini kalau kita katakan berperang, bermaksud mengangkat senjata untuk berperang di dalam medan peperangan. Di sini dilihat ada dua maksud jihad dalam segi amnya dan dari segi khusus. Maksud jihad daripada segi umumnya bermaksud mengerahkan tenaga ini ataupun berjihad dengan harta, nyawa, lisan dan lain-lain. Bila katakan bahawa jihad ini disandarkan kepada maksud umum, bermaksud jihad itu bukan sekadar, bukan hanya dimaksudkan untuk mengangkat senjata, berperang di jalan Allah, tetapi jihad juga boleh dimaksudkan dengan perkara lain. Dalam menegakkan agama Allah, sama ada kita mengerahkan tenaga kita ini berdakwah untuk menegakkan agama Allah. Bila kata sekarang ni bermacam-macam perkara yang kita boleh lakukan untuk tujuan berdakwah, untuk menunjukkan agama Islam ini adalah agama yang murni dan sebagainya. Di mana kalau kita lihat berbagai-bagai program yang kita lakukan, aktiviti dakwah yang kita lakukan, sama ada dari segi ceramah, di mana Mauludur Rasul yang baru-baru ini juga, bagaimana Jabatan Agama Islam juga telah merencanakan beberapa aktiviti yang dibuat dalam Mauludur Rasul. Atas tujuannya semua adalah ada atas tujuan urusan dakwah untuk menunjukkan agama Islam ini agama yang dikatakan bukanlah agama yang dikatakan agama yang memberi kesempitan ke atas kehidupan manusia. Tapi kita lihat berbagai-bagai program yang dilakukan. Adanya ceramah, bukan semata-mata ceramah. Ada juga program berselawat. Ada juga program dikatakan bahawa malam kesenian Islam. Yang adanya musikal-musikal Islam nak menunjukkan bahawa Islam juga menerima hiburan ini. Tapi atas tujuannya hiburan tersebut bukanlah satu hiburan yang melalaikan. Dan kita lihat inilah Islam atas tujuan dakwah. Di situ juga dikatakan jihad untuk menegakkan agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah, tak semestinya dengan mengangkat perang dan berperang di medan peperangan. Ini jihad kalau disandarkan pada maksud umum oleh kata seperti mana dikatakan oleh As-Sakani tadi dalam kitabnya yang beri maksud dalam uruf syarak ini jihad adalah untuk menegakkan agama Allah dengan harta, nyawa dan lain-lain lagi, lisan dan lain-lain lagi. Begitu juga
Kalau kita lihatkan dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang diturunkan di Mekah yang berkati yang adanya lafaz dan nas tersebut menunjukkan perkataan jihad yang digunakan dalam ayat tersebut. Sebab kita tahu bahawa bermulanya diizinkan peperangan ini, ayat itu diturunkan di Madinah ataupun dipanggil ayat Al-Madani dalam surah Al-Hajj contohnya tadi yang dibacakan pada awal tadi. Tetapi ada juga jihad ini, perkataan jihad yang ditunjukkan bahawa diturunkan di Mekah. Yang ketika itu belum lagi diberikan keizinan untuk berperang di jalan Allah dengan menggunakan senjata dan sebagainya. Di situ kita lihat bahawa antaranya surah Al-Furqan ayat 52. Tuan-tuan boleh cek tengok Al-Quran surah Al-Furqan ayat 52 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah kamu ini mengikuti orang-orang kafir, maka berjihadlah dengan mereka dengan jihadlah dengan Al-Quran kepada mereka dengan jihad yang besar. Di sini menunjukkan bahawa ulama mentafsirkan ayat ini menyatakan berjihad dengan Al-Quran, jihad yang besar adalah bukanlah dikatakan jihad dengan berperang, tetapi jihad dengan berdakwah. Maknanya berjihad dengan lisan, berjihad dengan berdakwah, bukan jihad mengangkat senjata. Tapi di situ ayat menunjukkan perkataan jihad digunakan bahawa ini bukanlah menunjukkan sahaja jihad ini bukanlah semata-mata untuk mengangkat perang, tetapi jihad ini juga atas tujuan berdakwah. Dan seterusnya dikatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 6 juga yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dikatakan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad untuk menegakkan agama Islam ini, maka dia sesungguhnya hanyalah berjihad untuk kebaikan dirinya. Sesungguhnya Allah ini maha kaya, tidak memerlukan atau berhajat kepada sesiapa pun dalam sekalian makhluknya di alam ini. Dan dikatakan di situ bahawa Ibnu Katsir mengatakan surah Al-Ankabut ini pada ayat ini diturunkan di Mekah. Dan ketika itu menunjukkan bila Allah mengatakan bahawa yujahidu li nafsi ataupun dikatakan bahawa wa may yujahidu yujahidu wa may yujadu fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad untuk menegakkan agama dan sungguhnya dia berjihad untuk kebaikan dirinya. Di situ menunjukkan bahawa maksudnya adalah beramal soleh. Maksud jihad di situ adalah beramal soleh. Ini dalam Sattir Ibnu Katsir. Dalam surah Al-Ankabut juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina linahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan dikatakan bahawa dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Menurut para ulama, contohnya dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahawa jihad ini adalah bukan hanya peperangan, bahkan ia juga memperjuangkan agama, membantah golongan batil, mengengkang golongan-golongan zalim, dan setinggi-tinggi jihad itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baiklah tuan-tuan, banyak lagi lah kalau kita lihat ada dalam ayat Al-Quran menunjukkan tentang jihad ini. Dan kita lihat jihad ini juga diletakkan beberapa peringkat. Antara jihad ini juga kita berjihad, ujahidu untuk melawan nafsu kita. Kita berjihad untuk melawan nafsu. Kita berjihad untuk melawan syaitan. Dan kita juga berjihad juga yang dikatakan jihad untuk melawan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara penyelewengan. Itu juga merupakan satu jihad untuk kita membantah atau menegah daripada berlakunya perkara-perkara tersebut. Dan juga dikatakan juga antara jihad ini seperti mana yang maknanya khusus adalah melawan musuh dengan yang jelas. Ini adalah makna jihad yang khusus. Kita melakukan peperangan dengan mengangkat senjata melawan musuh di medan peperangan
dengan dikatakan melawan musuh itu dengan maksud musuh yang jelas, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syi'na la ba'atsna fil kulli qaryatin nazira wa fala tut'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kalau kami kehendaki, tentulah kami utuskan dalam tiap-tiap negeri seorang rasul pemberi amaran. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujah-hujah Al-Quran menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh. Ini bermaksud berjihad dengan musuh yang jelas, iaitu dengan jihad bahawa musuh itu seperti orang kafir, munafik dan sebagainya. Iaitu berjihad dengan hati, lidah kita dan juga harta dan jiwa kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dia dikatakan berperang al-qital, dalam peperangan dalam dakwah, bukan dikatakan menjadi sasaran utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Maksud di sini bukanlah sasaran utamanya dengan berperang tadi untuk menyebarkan dakwah tersebut, tetapi sebenarnya ini sebagai saranan ataupun sebagai susulan daripada penyebaran dakwah. Pada awalnya kita lihat Allah tidak mengizinkan atau tidak menurunkan pun pada di surah di Mekah tersebut tentang dibolehkan bagi Rasulullah dan juga umat Islam ketika itu melakukan peperangan dengan mengangkat senjata dan membalas kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, tetapi tetap juga diberikan dengan jalan yang baik, dakwah dan sebagainya. Begitu juga kita lihat, walaupun dikatakan di Madinah berlakunya juga dah diizinkan berperang, tetapi ada juga jalan yang Rasulullah SAW menggunakan dengan cara toleransi yang baik bersama dengan kaum bukan Islam, khususnya Yahudi ketika itu yang sangat membenci dan mengkhianati perjanjian yang dibuatkan dalam piagam Madinah bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika mana kita lihat sebelumnya kita belajar tentang bagaimana golongan Bani Nadir, golongan Bani Quraidah ataupun dikatakan Bani Qunaiqah, yang mana ketiga-tiga golongan ini adalah golongan daripada kaum Yahudi yang kesemuanya banyaknya mengkhianati dan melakukan tidak ikhlas dalam mereka untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika mana apabila contohnya Bani Nadir tadi, apabila Rasulullah memerintahkan mereka disebabkan perancangan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW ketika itu, apabila Rasulullah tahu daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah atas perancangan pembunuhan yang hendak mereka lakukan ke atas Rasulullah, maka Rasulullah mengarahkan mereka ini keluar daripada perkampungan. Bani Nadir ketika itu berada di perkampungan Madinah dan Rasulullah mengarahkan mereka ini keluar daripada perkampungan Madinah. Tetapi disebabkan mereka ini tidak mahu, mereka tetap berdegil dengan diri mereka, tak mahu mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ataupun arahan yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, disebabkan hasutan yang dibuat oleh ketua ataupun kaum munafik ke atas mereka yang ingin membantu mereka sekiranya berlakunya serangan ke atas orang Islam terhadap mereka. Contohnya Abdullah bin Ubay yang menawarkan kepada Bani Nadir tadi, dia akan membantu kaum Bani Nadir ini dengan 2,000 orang ataupun kekuatan daripada kaum mereka, ikutan mereka ataupun daripada kalangan Abdullah bin Ubay untuk membantu Bani Nadir ini untuk menghadapi serangan daripada kaum muslimin. Dan disebabkan itu, maka Bani Nadir ini bersemangat untuk tidak mengindahkan apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah. Lalu mereka pun mempertahankan diri mereka. Tetapi rupanya mereka ini ditipu oleh orang munafik. Sampailah dikatakan tunggu punya tunggu, orang munafik ini ataupun Abdullah bin Ubay ini tidak pun datang memberi bantuan kepada mereka. Sehingga kanlah dikatakan Islam ini mengepung mereka selama 6 hari dan 6 hari 6 malam. Dikatakan tentera Islam ini dan juga Rasulullah ketika itu mengepung perkampungan Bani Nadir dan akhirnya mereka menyerah diri. Tetapi nak tunjukkan di situ tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah,
apabila mereka ini berbincang dengan Rasulullah bahawa memberikan keizinan kepada mereka untuk tinggal di situ ataupun memberikan pada mereka peluang kepada mereka, tetapi Rasulullah tidak peduli. Bahkan Rasulullah mengambil keputusan untuk tetap mengusir mereka dan membenarkan mereka membawa segala harta mereka dalam muatan seekor unta kecuali ditinggalkan senjata dan alat-alat berkaitan dengan peperangan. Di situ toleransi. Boleh sahaja dikatakan ketika itu Rasulullah boleh jatuhkan saja hukuman bunuh ke atas mereka ataupun bunuh saja mereka tanpa memberikan tanpa membiarkan seorang pun daripada kalangan mereka ini duduk di dalam perkampungan tersebut atau tinggal di Madinah disebabkan pengkhianatan yang mereka lakukan ataupun percabulan yang mereka lakukan ke atas perjanjian yang mereka telah meterai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam piagam Madinah. Tetapi tuan-tuan, Rasulullah bertoleransi dengan baik, tetap membenarkan mereka pergi dan membawa harta pula tu dengan muatan seekor unta kecuali ditinggalkan alat-alat berkaitan dengan peperangan. Ini menunjukkan bahawa dalam menyebarkan dakwah ini bukanlah menunjukkan jihad ataupun peperangan ini yang mengangkat senjata merupakan saranan utama Rasulullah dalam menyebarkan dakwah. Tidak. Tetapi itu sebagai satu saringan atau dikatakan atas tujuannya untuk menunjukkan kekuatan Islam ini. Maknanya kalaulah tidak dihadang atau dihalang mereka dengan peperangan ini, pasti mereka akan berkuasa berleluasa dan terus menerus menghina dan juga melakukan kekejaman ke atas Islam. Nak tunjukkan macam kita, orang selalu buat kita sabar. Kadang-kadang kita kena tunjuk juga yang kita ni bukannya boleh diperkecilkan. Maknanya begitulah. Tetapi tak ada sampai kita melakukan kezaliman. Tetapi nak tunjukkan mungkin kita akan beri teguran atau kita tegaskan. Orang contohlah orang buat kita diam, kita bercakap baik-baik. Tapi bila dah tengok asyik kita je ini dihina dan sebagainya, ada juga kita nak tunjukkan bahawa kita ni bukannya mudah untuk diperkecilkan, lalu kita pun tegas jugalah, kita meninggikan suara contohnya. Atas tujuannya bukanlah kata kita melakukan kekerasan, tetapi nak tunjukkan kepada orang yang menganiaya kita ini bahawa kita ini juga ada kekuatan yang dia tak boleh senang-senang untuk menganiaya kita dengan sesuka hati. Begitulah juga peperangan ini tuan-tuan. Dalam peperangan ini juga dalam kelancaran dakwah ini supaya apabila peperangan yang dikatakan berlaku ini mengangkat senjata ini walaupun bukanlah sasaran utama Rasulullah dalam menyebarkan dakwah, tetapi sebenarnya juga atas tujuan untuk memberikan kelancaran dakwah. Seperti mana saya nyatakan tadi, supaya orang kafir musyrikin ini tidak boleh berleluasa melakukan kezaliman ke atas orang Islam, supaya mereka takut bahawa orang Islam ni bukan calang-calang yang boleh kita aniaya dan sebagainya. Dan bila begitu berlaku, maka dalam masa yang sama proses untuk uslubud dakwah, untuk menyebarkan dakwah ini akan dapat disebarkan dengan baik dan sebagainya. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sebab itulah selepas daripada berlakunya peperangan, nanti kita akan belajar berapa peperangan yang ada dalam Islam. Cuma nak nyatakan secara ringkas, setelah peperangan itu berlaku selepas kewafatan Rasulullah, berbagai-bagai juga peperangan yang ada dalam peperangan Islam, dalam kegemilangan Islam ketika itu. Antaranya juga peperangan ini untuk memelihara umat Islam supaya jangan dihancurkan oleh balah tentera daripada Parsi dan juga Rom. Sebelum agama Islam datang ke tanah Arab, belum ada lagi satu bangsa yang selalu berperang-perang ataupun bermusuh-musuhan oleh kerana mereka selalu dalam pergulatan di tanah air mereka. Maka bangsa Parsi dan Rom belumlah memperhitungkan mereka akan masih menganggap sepi. Mereka tidak dihiraukan kerana mereka belum merupakan satu kesatuan yang dapat membayangkan bagi kedua negara yang berdekatan dengan Parsi dan Rom.
Dan dikatakan bahawa setelah agama Islam datang, lantas dianut oleh sebahagian bangsa Arab dan diingkari oleh sebahagian, maka terjadilah pergulatan sengit di antara pergaulutan sengit di antara tanah Arab dan kaum muslimin dan yang bukan Islam, yakni Quraisy dan orang Yahudi. Baik, dan insya-Allah saya akan sambung sedikit lagi. Kita berikan izin pada azan insya-Allah.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Okay, antara yang selalunya dikatakan peperangan ini berlaku disebabkan untuk melahara umat Islam supaya jangan dihancurkan oleh bala bentera Parsi dan Rom. Parsi dan Rom kewujudannya adalah telah ada pada sebelumnya kedatangan atau dilahirkan Rasulullah SAW yang berada di Mekah. Ketika itu Rom dan Parsi ini adalah satu negara yang ada kemajuan, yang mengelilingi, yang dikatakan berada di mengelilingi Mekah, kota Mekah. Kalau ikutkan dikatakan kota Mekah itu di tengah-tengah dan ada berdekatan dengan Mekah itu ada beberapa negara adalah termasuklah Parsi dan juga Rom. Dan Rom ni masa tu dia punya tamadun ataupun dikatakan Parsi dan Rom ni satu negara yang maju. Tapi Mekah masa itu sepi. Maksudnya belum ada lagi kemajuan. Sebelum datangnya dikatakan Nabi Ibrahim membina Kaabah dan sebagainya, maka jadilah kota Mekah ini satu kota yang berpusat-pusat, kota yang menjadi kota ramainya datang untuk berniaga dan melakukan ibadah di kota Mekah ketika itu. Tapi ketika itu apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kemudian diutuskan menjadi rasul, pada ketika itu juga Parsi dan Rom ini tidak mengendahkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka bahawa agama Islam itu tidak pun mengugat kedudukan mereka dan mereka anggap bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika itu yang hanya seperti itu disebarkan di Mekah sahaja, belum disebarkan di luar daripada kota Mekah ketika itu, menganggap bahawa agama itu tidak akan memberi ancaman dan menganggap itu adalah agama yang hanyalah urusan dalam negara Arab ketika itu. Tetapi bila tengok bahawa Islam ini berkembang cepat dengan secepatnya, maka ketika itulah menjadi satu kepentingan cakna bagi mereka melihat agama Islam satu agama yang perlu diberikan perhatian oleh golongan mereka, sehingga kan ada yang dikatakan bahawa berlakulah peperangan di antara kaum Rom dan juga dengan Rom dan Parsi dengan golongan Islam. Rom ini dicerita dalam Al-Quran. Kisah kewujudan mereka ini diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana dahulunya Rom ini juga mereka ni berperang bersama dengan Parsi. Dan apabila Rom ini dikalahkan oleh orang Parsi atau golongan daripada Parsi ini, umat Islam berduka cita kerana dikatakan bahawa golongan Rom ini kebanyakan mereka adalah ahli kitab beragama Nasrani yang diturunkan Injil kepada mereka, dan juga dikatakan mereka juga sama pemahamannya mereka dengan akidah Islam yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu adalah Injil, ada Injil yang sebenar, bukan Injil yang macam sekarang ni dah diseleweng dan sebagainya. Mana yang Injil ahli kitab yang beriman dengan agama samawi, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Parsi adalah golongan yang bukan daripada golongan ahli kitab. Sebab itu apabila Rom pula menang ke atas peperangan ataupun menang di atas peperangan berlaku dengan Parsi, apabila Rom menang, maka bergembiralah umat Islam dan juga berduka cita pula kaum Quraisy yang tidak beriman tadi bersama golongan Parsi kerana mereka ini bukannya daripada kalangan ahli kitab. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 1 hingga 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim gulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di alaihim sayaghlibun fi badai sinina lillahi amr min qabl wa min ba'da wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Yang bermaksud alif lam mim telah dikalahkan oleh bangsa Rom, iaitu Parsi telah dikalahkan oleh bangsa Rom di negeri yang terdekat dengan mereka sesudah kekalahan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah urusan dan sesudah mereka menang, dan hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah. Dia menolong siapa dikehendakinya dan dia menolong siapa yang dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dalam surah Rom ini dikatakan pada permulaannya Rom ini dikalahkan di negeri yang mana didekatkan kekalahan mereka, iaitu Parsi. Mereka dikalahkan oleh golongan Parsi
dalam beberapa tahun setelah itu, maka Allah memberikan kemenangan kepada Rom. Dan ketika diberikan kemenangan kepada Rom, bergembiralah hati orang-orang yang beriman. Kerana begitulah dikatakan Allah menolong kepada dan kerana pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maknanya kewujudan kisah Rom dan juga Parsi ini dinyatakan dalam Al-Quran seperti mana dinyatakan dalam surah Ar-Rum. Baiklah tuan-tuan, insya-Allah saya akan sambung lagi pada masa yang akan datang berkaitan dengan peperangan yang di antara kaum Rom dan juga Parsi ini dengan golongan Islam, kaum muslimin. Sebab itu adalah antaranya adalah dikatakan sebab diperintahkan atau diizinkan berlakunya peperangan daripada kalangan muslimin. Baiklah tuan-tuan, insya-Allah saya mohon kita tangguh. Saya mohon maaf, wa in akun musiban faminallahi ta'ala wa rahmatihi wa in akun makhti'an faminni wa minasyaitanir rajim. Kalau ada kebaikan yang saya sampaikan semuanya datang daripada Allah dan rahmat Allah. Kalau ada kekurangan juga datang daripada Allah tetapi melalui diri saya dan juga daripada syaitanir rajim. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, semoga Allah SWT memberikan keberkatan dan juga manfaat ilmu ini kepada kita insya-Allah, dan berkongsilah juga kepada yang lain, sama-sama dapat keberkatan dan manfaat ilmu daripada Allah SWT insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fiqhna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqna ma'abdihi min tafarraqa masuma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana zidna 'ilma, rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.